go and kill and this. Choose your character. Okey, hari ini kami akan membincangkan tentang bab 13 iaitu sisa domestik. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nur Alisha Damia binti Marhalim Dan saya Nur Alia Batrisya binti Muhammad Azmi. Tajuk kita yang pertama ialah jenis-jenis sisa domestik. Sisa domestik terdiri daripada pepejal dan cecair yang boleh dikategorikan sebagai bahan organik dan juga bahan bukan organik. Bahan organik, ia boleh diuraikan dan juga dilupuskan. Ia dihasilkan dari sumber haiwan dan tumbuhan. Contohnya seperti sisa makanan, sisa kebun dan kertas. Bahan bukan organik, ia sukar untuk diuraikan dan dilupuskan. Ia dihasilkan dari sumber mineral. Mineral secara terperincinya ialah bahan yang wujud secara semula jadi, contohnya logam dan petroleum. Okey, contoh bahan bukan organik ialah tin, plastik, besi buruk dan kaca. Tajuk kedua ialah sisa-sisa domestik di Malaysia. Ia dikenali sebagai sisa yang terhasil daripada kawasan perumahan. Sisa domestik ini terdiri daripada sisa pepejal dan sisa cecair. Antara contoh sisa pepejal ialah sisa makanan, plastik, kertas, logam, perabot dan lampir pakai buang. Manakala sisa cecair pula ialah minyak masak dan kubahan. Tajuk ketiga ialah kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Pembuangan sisa domestik tanpa kawalan dan pengurusan yang lemah akan membawa kesan buruk kepada alam sekitar. Alam sekitar akan mengalami kemusnahan secara berperingkat dan seterusnya memberi kesan secara langsung kepada hidupan lain. Antara kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia ialah pencemaran. Antara pencemarannya ialah pencemaran air. Sumber air terutamanya sungai akan tercemar apabila sampah sarap dibuang ke kawasan sumber air. Seterusnya, pencemaran udara. Udara tercemar disebabkan pembakaran sisa domestik di setapak pelupasan sampah. Akhir sekali, pencemaran bau. Timbulan sisa domestik yang tidak diurus dengan baik menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Kesan buruk yang kedua ialah wabak penyakit. Sisa pembuangan sampah secara langsung dapat menjadi tempat penularan wabak penyakit yang disebarkan oleh haiwan perosak seperti tikus, lipas dan lalat. Sebagai contoh, penyakit taun, demam denggi, malaria, zika dan rotavirus. Kesan buruk yang ketiga pula ialah peningkatan kos penyelenggaraan. Peningkatan jumlah sisa domestik akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang diuruskan oleh pihak kerajaan, khususnya pihak berkuasa tempatan. Kos penyelenggaraan yang perlu dibiayai oleh pihak berkuasa tempatan melibatkan kos penyelenggaraan tapak pelupusan, baik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan gaji pekerja pembersih. Kesan buruk yang terakhir ialah banjir kilat. Sikap tidak bertanggungjawab penduduk yang membuang sisa domestik ke dalam longkang, parit dan sungai akan menyebabkan aliran air tersekat. Apabila hujan lebat, jumlah air meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan banjir kilat berlaku. Tajuk yang terakhir pula ialah langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Terdapat beberapa langkah untuk mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Antaranya ialah amalan 3R. Penerapan amalan 3R iaitu kurangkan, reduce, guna semula, reuse dan kitar semula, recycle dapat mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Reduce, mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik dan bekas polisterina. Reuse, menggunakan semula bekas minuman, surat khabar, majalah atau mendermakan buku-buku dan pakaian. Recycle, menghasilkan barangan baharu daripada barangan terbuang seperti penghasilan kraft tangan dan baja kompos. Langkah yang kedua pula, penggunaan teknologi terkini. Logi Waste to Energy (WTE). Ia merupakan teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%.
Teknologi WTE juga mampu mengurangkan pencemaran bau berbanding tapak pelupusan sedia ada. Penciptaan pinggan daripada ubi kayu juga dapat menggantikan pinggan polisterina dan mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Langkah yang ketiga pula, penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa tempatan telah menguatkuasakan undang-undang berkaitan sisa domestik dengan mengenakan denda dan hukuman yang lebih berat bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672 dan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, Akta 673 dibuat untuk menguruskan sisa domestik dengan baik dan sistematik. Langkah yang seterusnya, pendidikan. Program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar telah diterapkan kepada generasi muda, terutamanya dari peringkat awal. Mata pelajaran geografi dan sains dapat memupuk kesedaran dalam kalangan murid. Pelbagai aktiviti seperti Kita Semula boleh dilaksanakan sebagai aktiviti tambahan di sekolah. Langkah yang terakhir, kempen. Pelbagai kempen telah dijalankan oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO, pihak berkuasa tempatan PBT dan orang perseorangan. Kempen-kempen dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai media sosial. Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan pelbagai kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R dan kempen Cintai Sungai Kita. Satu lagi info, amalan 5R juga boleh diterapkan dalam amalan gaya hidup lestari. Amalan 5R merujuk kepada rating, reduce, repair, reuse dan recycle. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan pada bab kali ini. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.